Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustazah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk impak COVID-19 terhadap negara Malaysia. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada Nur Azwani binti Yahya, Nur Arisha binti Muhammad Asri, Abdul Rashid binti Abdul Wahab, Nur Syazwani binti Muhammad Fadil dan saya, Karmeluddin Mustafa. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Pada era globalisasi ini, pandemik coronavirus ataupun dikenali sebagai COVID-19 semakin membimbangkan terhadap semua rakyat di seluruh negara kerana ia merupakan salah satu wabak penyakit yang boleh membawa maut. COVID-19 ini juga dikenali sebagai pandemik coronavirus ataupun wabak coronavirus. Wabak ini adalah sejenis virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari sel sema hingga penyakit yang lebih teruk. Wabak ini bermula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktirafkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Mac 2020. Coronavirus adalah satu family virus yang lazimnya menjangkiti saluran pernafasan. Jangkitan virus ini adalah sama ada jangkitan sel sema yang lain dan komplikasi lebih teruk daripada golongan yang lemah imunisasi badan. Golongan yang telah berumur dan kanak-kanak mudah terjangkit penyakit tersebut akibat mempunyai imunisasi badan yang lemah. Penyakit ini boleh merebak melalui udara ataupun titisan air daripada pesakit COVID-19. Ia boleh mencemari benda-benda di sekeliling sebagai contoh di tangga, tombol pintu, duit dan sebagainya. Kajian mendapati bahawa COVID-19 dapat hidup di permukaan selama 4 hingga 5 hari, tetapi ada juga yang dapat bertahan selama 9 hari di luar tubuh bergantung dengan suhu dan kelembapan udara di sesuatu tempat kawasan tersebut. Beberapa kajian mengatakan bahawa penularan COVID-19 ini bukan sahaja berpunca daripada pasar borong yang menjual haiwan dan makanan laut di Wuhan, China. Hal ini dikatakan demikian kerana pesakit pertama yang dimasukkan ke dalam hospital Wuhan pada 1 Disember didapati tidak terdedah langsung dengan pasar borong makanan laut di Wuhan tersebut. Keluarga pesakit tersebut juga tidak mengalami gejala pernafasan ataupun demam. Jelaslah bahawa pasar makanan laut tersebut bukanlah punca utama bermulanya penularan wabak COVID-19 ini. Negara Malaysia adalah salah satu negara yang terkesan akibat penularan penyakit-penyakit ini. Penularan COVID-19 ini semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat kerana ia memberikan impak yang besar terhadap aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan pembinaan. Okey, kita teruskan dengan objektif kajian. Objektif kajian untuk tajuk ini adalah untuk mengkaji impak penularan COVID-19 terhadap negara Malaysia, menguraikan langkah-langkah yang diambil oleh negara Malaysia untuk melawan COVID-19, untuk menyenarai dan menguraikan impak COVID-19 terhadap sektor pendidikan, untuk mengetahui impak penularan dalam aspek ekonomi, sosial dan pembangunan negara. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Fadil, nombor matrik 2019251948. COVID-19 dan negara Malaysia. Pada 11 Mac, World Health Organization telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik sekaligus menegaskan penularan dan keadaan yang sangat membimbangkan. Bersumberkan World Health Organization, COVID-19 adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus (MERS-CoV). Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah Coronavirus 2019 (COVID-19). Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Coronavirus merupakan satu virus yang baru. Oleh itu, pihak WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia bersama-sama dalam mengumpulkan maklumat dan mempelajari karakteristik dan behavior virus ini. WHO dan KKM tiada pengalaman dalam menangani virus ini berikutan ia masih baru.
Walau bagaimanapun, KKM masih berpengalaman dalam menangani virus lain dalam kumpulan ini seperti SARS dan MERS-CoV. Dalam menangani kluster atau wabak ini, pematuhan kepada prinsip kesihatan awam yang ketat serta pengawalan jangkitan dapat menangani kluster jangkitan ini. Kerajaan telah berusaha mencegah dalam menangani wabak jangkitan ini. Antara pelaksanaan utama dijalankan kerajaan dalam menangani COVID-19 adalah dengan mengambil langkah yang sukar tetapi perlu, iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kerajaan memulakan PKP fasa pertama pada 18 Mac sehingga 31 Mac lalu. Dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 sebelum melanjutkannya lagi dalam fasa kedua mulai 1 hingga 14 April 2020. PKP dilanjutkan untuk fasa ketiga dan disambung untuk fasa keempat sehingga 12 Mei 2020. Selepas itu, kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 9 Jun sebelum disambung Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga 31 Ogos lalu. Penularan COVID-19 dan PKP yang dijalankan telah menjejaskan banyak sektor yang ada di Malaysia. Antaranya ialah sektor pelancongan dan kebudayaan, sektor pendidikan, sektor pembinaan, sektor sosial, sektor kesihatan dan juga sektor keselamatan. Antara sektor yang paling terjejas ialah sektor pelancongan dan kebudayaan. Sektor pelancongan di Malaysia mengalami kerugian sebanyak RM45 bilion akibat daripada kesan penularan wabak COVID-19. Ia berlaku disebabkan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi menghentikan virus COVID-19 lalu menyaksikan pintu sempadan negeri dan negara ditutup. Kerugian yang dialami termasuklah kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan, ekoran, aktiviti perniagaan yang tidak boleh dijalankan. Pemotongan gaji serta pembatalan tempahan produk pelancongan seperti hotel dan pakej pelancongan. Bagi sektor pendidikan, terutamanya institusi pengajian tinggi, ia telah menjejaskan banyak perniagaan dalam dan luar kampus dan menyebabkan ia merosot teruk. Kedai fotostat, kedai makan, sekolah memandu serta kedai makan di luar yang sering menjadi perhatian pelajar terjejas teruk. Ada kedai menyerah kalah dan juga gulung tikar. Sewa tetap wajib dibayar tetapi tiada pelanggan. Sekolah dan institusi pendidikan ditutup lama menyebabkan ekosistem ekonomi berlegar di sekelilingnya juga turut terjejas. Selain sektor pendidikan, sektor pembangunan juga terjejas di mana pandemik COVID-19 di negara ini meninggalkan kesan yang berpanjangan ke atas industri pembinaan dengan penggantungan serta kelewatan projek. Selain itu juga, ia terpaksa menanggung kos lebihan yang turut merangkumi lebih 4,000 jangkitan di pelbagai tapak kerja setakat 21 Disember dan menjadikan ia amat terdedah. Rekod Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIMB) menunjukkan nilai projek pembinaan yang diberikan susut 42% kepada 55.3 bilion bagi tempoh Januari hingga Oktober 2020 berbanding 94.6 bilion dalam tempoh yang sama tahun lalu. Secara amnya, pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada semua sektor di negara. Impak yang berlaku kesan daripada pandemik COVID-19 ini juga dapat dirasai oleh semua masyarakat. Jelas menunjukkan pandemik COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi Malaysia, lebih-lebih lagi ekonomi global. Pemulihan ekonomi bergantung kepada pihak awam dan swasta yang saling berkait secara dinamik demi kebaikan sosial dan ekonomi negara. Assalamualaikum, nama saya Nur Azuni binti Yahya. Saya akan meneruskan pembentangan tentang impak COVID-19 dalam sektor pelancongan dan kebudayaan di Malaysia. Hal ini telah banyak menjejaskan perniagaan dalam industri berkaitan dengan penginapan, pengangkutan, seni dan budaya, pusat membeli belah serta penganjuran acara-acara perniagaan. Oleh itu, cabaran terhadap sektor pelancongan ini menyebabkan usaha penjimatan kos dalam jangka masa panjang berlaku. Hal ini agar perniagaan mereka mampu bertahan dalam tempoh masa tertentu. Sektor pelancongan ini telah mengambil tindakan yang drastik dengan mengurangkan pekerja dalam sesebuah syarikat itu atau memberi pekerja mereka cuti tanpa gaji agar syarikat tersebut tidak mendapat kerugian yang besar. Perjalanan ke luar negara dan dalam negara juga semakin berkurang dan membuat sektor pelancongan ini terjejas
luas dan memberi kesan yang besar kepada ekosistem perniagaan dalam sektor tersebut. Langkah yang perlu diambil oleh sektor pelancongan ini adalah sektor ini perlu menjadi kreatif dalam membuat strategi dalam pemasaran dengan mewujudkan segmen sasaran pasaran yang sesuai. Selain itu, sektor pelancongan ini perlu memfokuskan semula tumpuan terhadap pelancong domestik ke negara Malaysia. Juga pelancong perlu mengadaptasi norma hidup baharu seperti penjarakan sosial dan memakai penutup muka dan hidung. Selain itu, impak COVID-19 telah memberi kesan kepada sektor pendidikan. Impaknya pelajar akan ketinggalan dalam pelajaran dan hal ini menyebabkan gangguan aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka terjejas kerana sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup. Kemudian, cabaran dalam pembelajaran berasaskan teknologi ini tidaklah semudah yang dijangka kerana pelajar mengalami masalah pencapaian internet. Hal ini kerana terdapat pelajar yang berada di kawasan yang terpencil dan berada dalam suasana pembelajaran dan pengajaran yang tidak kondusif, serta cabaran kepada pelajar juga yang tidak mempunyai kemudahan komputer, gadget dan peralatan untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh tenaga pengajar. Langkah yang perlu diambil oleh sektor pendidikan ini adalah dengan meneruskan pembelajaran dan pengajaran tanpa penangguhan melalui media massa. Hal ini membolehkan pelajar dan pengajar memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan yang ada dalam talian. Serta sektor pendidikan ini perlu memberi bantuan kewangan atau peralatan belajar kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arisha Anis binti Muhammad Asri dan saya akan meneruskan pembentangan dalam sektor pembinaan. Dalam sektor pembinaan, COVID-19 telah memberi impak kepada pemaju, kontraktor, pembekal dan pekerja. Mereka mengalami cabaran dengan projek pembinaan tergendala kerana kekurangan pekerja disebabkan sesetengah majikan perlu memberhentikan pekerja mereka untuk mengurangkan kos. Seterusnya, pekerja berisiko untuk dijangkiti COVID-19 kerana pekerja asing tinggal di persekitaran yang tidak kondusif. Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran ini adalah pihak majikan perlu mengadaptasikan norma baharu dalam kerja pembinaan dengan memastikan kontak minimal sesama pekerja. Selain itu, saringan kesihatan dilakukan oleh semua pekerja dan pelawat dan menilai dan membuat penjadualan baru mengikut shift. Seterusnya ialah sektor sosial. COVID-19 telah berimpak kepada ibu bapa yang perlu bekerja di rumah. Anak-anak juga kurang berkomunikasi. Seterusnya, pertambahan bilangan kelahiran dan mereka perlu berkomunikasi hanya di alam maya. Ini telah memberikan cabaran, antaranya ialah ibu bapa perlu menjaga anak-anak dan bekerja pada waktu yang sama. Selain itu, anak-anak terdedah kepada gadget tanpa pemantauan kerana mereka perlu menjalani kelas secara online yang memerlukan telefon bimbit, laptop dan tablet. Selain itu, tekanan emosi kerana mereka tidak dapat keluar meluangkan masa bersama rakan-rakan untuk mengurangkan stres dan tekanan mereka. Antara langkah-langkah untuk mengatasi cabaran ini ialah membahagikan masa bekerja dan bersama keluarga dengan baik. Selain itu, menghadkan masa penggunaan gadget anak-anak supaya tidur mereka tidak terganggu. Selain itu, berkomunikasi bersama anak-anak dan keluarga agar tekanan emosi terjaga dan sentiasa positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rashid Abdul Wahab. Nombor matrik 2019229268. Saya akan membentangkan tentang impak negatif COVID-19 terhadap sektor keselamatan Malaysia. Impak negatif COVID-19 terhadap negara Malaysia telah menjejaskan banyak sektor termasuk sektor keselamatan. Terdapat banyak keburukannya berbanding kebaikannya, antaranya ialah peningkatan skema. Skam bermaksud penipuan atau lebih tepat penipuan atas talian dengan tujuan memperdaya, merompak, memerangkap dan sebagainya bagi faedah untuk diri sendiri. Para skamer bertindak terhadap siapa sahaja, terutama kepada golongan yang tidak pernah kena tipu, penjual yang aktif iklankan produk, pelajar-pelajar IPTA atau budak sekolah atau penjual yang baru belajar berniaga. Zaman sekarang, teknologi sudah semakin canggih dan melampaui batasan otak manusia. Manusia juga akan buat apa sahaja demi mengaut duit, tidak peduli dengan apa cara sekalipun. Hal ini demikian terjadi kerana kurangnya pengetahuan dan terlalu mudah lelap mata ketika dijanjikan sebuah hadiah ataupun wang tunai yang banyak. Para skamer akan berusaha mendapatkan maklumat peribadi mangsa dengan kata-kata yang disusun baik untuk memperdaya mangsa, contohnya akaun bank, alamat email dan lain-lain.
Menurut Harian Metro, sindiket penipuan kewangan ini semakin aktif sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Tempoh PKP ini sama sekali tidak menghalang skema berkenaan mencari mangsa terbarunya. Terdapat 3 sindiket yang popular di kalangan masyarakat kini, iaitu Macau Scam, penipuan pinjaman bank dan penipuan SMS. Justru itu, Bank Negara Malaysia iaitu BNM dan agensi penguatkuasaan seperti Polis dan Majlis Keselamatan Negara MKN giat menjalankan kempen kesedaran mengenai penipuan kewangan, namun masih ada lagi orang awam menjadi mangsa penipuan ini. Pengarah Jabatan Link dan pejabat BNM, Datin Arlina Arif berkata, sejak bermulanya PKP pada 18 Mac lalu, BNM Telelink telah menerima lebih 1,100 aduan dan pertanyaan mengenai penipuan kewangan. Tambahan pula, angka itu jauh lebih tinggi berbanding angka direkodkan sebelum PKP. Seterusnya, penderaan dan keganasan rumah tangga. Menurut Astro Awani, keganasan rumah tangga bermaksud perlakuan ganas terhadap pasangan yang melibatkan penderaan secara fizikal, seksual, psikologi serta sosial. Ini termasuk penyalahgunaan kewangan oleh pasangan seperti menggunakan wang pasangan tanpa kebenaran atau memaksa pasangan memohon pinjaman untuk kegunaan sendiri. Tingkah laku begini bertujuan untuk meraih kuasa dan mengekalkan kawalan terhadap pasangannya. Hal ini berpunca daripada rasa cemburu, rendah diri apabila pasangan lebih berpendidikan tinggi atau berpangkat serta kesukaran untuk mengawal emosi. Hal ini biasanya berulang dan berterusan sehingga menjadi sesuatu yang lazim dalam rumah tangga tersebut. Kebanyakan pendera terdiri daripada golongan lelaki, tetapi ada juga kes di mana wanita yang menjadi pendera. Organisasi wanita di Malaysia telah mengambil masa hampir 1 dekad untuk memperjuangkan isu ini sebelum Akta Keganasan Rumah Tangga diluluskan pada tahun 1994. Dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, keganasan rumah tangga kini merupakan satu jenayah di bawah kanun kesiasaan. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak perbincangan mengenai isu keganasan rumah tangga sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP di media sosial. Hal ini ekoran berlakunya peningkatan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan hampir di seluruh dunia. Laporan mendapati terdapat peningkatan sebanyak 3 kali ganda kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan di Hubei, China sejak diletakkan di bawah perintah berkurung iaitu lockdown ekoran wabak COVID-19. Di Perancis pula terdapat peningkatan sebanyak 32 hingga 36% sejak Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Hal ini turut berlaku dan dilihat di negara-negara lain seperti Sepanyol, Greenland dan Tunisia. Terdapat 2 kes kematian yang direkodkan akibat penderaan ini dan keperluan akibat penderaan dilaporkan di Perancis dan 1 kes di Sepanyol yang menunjukkan betapa seriusnya perkara ini dan keperluan ianya diberikan tumpuan. Menurut kajian yang dibuat pada tahun 2014 oleh Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender Kanita di Universiti Sains Malaysia USM, 9% daripada wanita yang pernah berpasangan di Semenanjung Malaysia mengalami keganasan rumah tangga pada suatu ketika dalam hidup mereka. Terdapat peningkatan dalam bilangan kes-kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada polis saban tahun. Pada tahun 2010, terdapat 3,173 kes keganasan rumah tangga yang telah dilaporkan. Namun bilangan ini meningkat pada 5,014 kes pada tahun 2015. Menurut bahagian komunikasi korporat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, panggilan ke talian kasih bertambah sebanyak 57% sejak PKP. Walau bagaimanapun, panggilan serta mesej WhatsApp ke talian bantuan pertubuhan pertolongan wanita atau Women's Aid Organisation WAO berkurang kepada 73 panggilan dalam seminggu sepanjang PKP. Sebelum PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu, WAO menerima purata 77.5 panggilan dan mesej menerusi WhatsApp dan dalam seminggu. Walau bagaimanapun, pengurangan ini bukan bermaksud terdapatnya pengurangan kes kerana dikhawatiri mangsa tidak dapat membuat demikian disebabkan oleh situasi di mana mereka sentiasa berada bersama pendera sewaktu tempoh PKP ini.
WHO menjangkakan berlakunya peningkatan jumlah panggilan apabila tempoh PKP ditamatkan. Terdapat banyak punca yang dikaitkan dengan keganasan rumah tangga. Ia boleh dibagi kepada faktor persekitaran dan individu. Mereka yang dibesarkan dalam suasana penderaan sama ada menyaksikan atau menjadi mangsa dera dan mereka yang diajar agar tidak menghormati wanita atau merasakan wanita lebih rendah tahapnya mempunyai potensi yang tinggi untuk melakukan keganasan rumah tangga. Individu yang mempunyai kecelaruan personaliti, mengambil alkohol dan dadah turut berpotensi. Wanita yang dibesarkan dalam suasana penderaan pula cenderung untuk percaya bahawa penderaan adalah perkara lazim dalam rumah tangga. Statistik tahun 2019 menunjukkan bahawa punca utama keganasan rumah tangga adalah sikap panas baran, perselisihan faham serta penagihan dadah. Melihat kepada punca tersebut, dapat difahami mengapa boleh berlaku peningkatan kes keganasan rumah tangga sewaktu PKP, iaitu pendera sentiasa berada bersama mangsa serta menghabiskan masa yang banyak bersama, menyebabkan peluang untuk konflik berlaku adalah lebih tinggi. Pengasingan sosial menyebabkan tiada saluran lain untuk menghilangkan stres. Masalah kewangan serta ketidaktentuan masa depan menimbulkan konflik yang ketara. Persekitaran rumah yang sempit atau tidak kondusif menyebabkan berlakunya rasa lemas apabila berada di rumah dan kesukaran mendapatkan bekalan dadah di kalangan penagih disebabkan faktor kewangan dan situasi semasa. Apa yang menjadi kebimbangan kepada kita adalah pada ketika PKP ini mangsa tidak boleh lari dari situasi tersebut. Tiada sokongan daripada orang lain serta tiada tempat untuk mengadu kerana banyak perkhidmatan yang tidak berkuasi. Kebergantungan mangsa kepada pendera mungkin memburukkan lagi ke situasi ini. Di Eropah, kebanyakan rumah kebajikan dan perlindungan serta talian bantuan masih lagi beroperasi ketika wabak ini. Walau bagaimanapun, penggunaan pusat perlindungan sewaktu penularan COVID-19 turut mempunyai isu yang tersendiri. Hal ini kerana tempat yang padat serta sesak akan memudahkan penyebaran penyakit dan langkah berjaga-jaga juga harus diambil. Manakala di Greenland, pengharaman jualan alkohol telah dibuat akibat peningkatan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan. Di Perancis pula, kerajaan telah menubuhkan pusat bantuan di kedai runcit dan dengan kata kunci rahsia untuk membantu mangsa mendapatkan pertolongan. Ini kerana kebanyakan pejabat kebajikan serta pusat perlindungan ditutup sewaktu PKP. Kerajaan Perancis turut menawarkan pembayaran penginapan bilik hotel untuk mangsa serta membuka pusat kaunseling pop-up. Selepas kes keganasan rumah tangga meningkat mendadak pada minggu pertama PKP. Di Sepanyol pula, mangsa penderaan boleh pergi ke farmasi dengan menggunakan kod rahsia MAS19. Kod ini akan membolehkan farmasi menghubungi pihak berkuasa tanpa diketahui oleh pendera. Di Taiwan, The ASEAN Network of Women Shelters menawarkan seminar secara dalam talian, iaitu webinar bagi membuat persediaan untuk melindungi wanita daripada keganasan rumah tangga. Mereka telah berkongsi mengenai strategi yang dijalankan oleh pusat-pusat perlindungan di Taiwan untuk membersihkan pusat tersebut serta membendung penularan wabak yang dilakukan ketika berlakunya wabak SARS pada tahun 2003 serta wabak coronavirus ketika ini. Seterusnya, antara langkah mengatasi cabaran penipuan skema adalah orang ramai jangan mudah panik dan mendedahkan maklumat peribadi kepada orang lain, walaupun mereka menyamar sebagai polis, kastam, pegawai bank, pegawai mahkamah dan sebagainya. Jika berasa was-was, terhubungi pihak bank kerana semua pusat panggilan dibuka sepanjang PKP. BNM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi Malaysia akan terus aktif memberi kesedaran kepada masyarakat bagi memanteras sindiket penipuan kewangan ini. BNM juga akan menyiarkan amaran penipuan kewangan di platform media sosialnya termasuk Facebook dan Twitter. Selain itu, antara langkah
antara langkah untuk mengatasi kes keganasan rumah tangga adalah dapatkan bantuan perubatan. Jika ada mengalami kecederaan, bolehlah pergi ke Jabatan Kecemasan dan Trauma di Hospital Kerajaan berdekatan untuk rawatan perubatan. Rawatan akan dilakukan di bilik khusus yang dipanggil Pusat Krisis Bersepadu OSCC. Sekiranya terdapat kaunter polis di hospital, laporan polis boleh dibuat dan mereka akan memberi borang 59 di mana doktor akan mencatatkan kecederaan yang dialami. Seterusnya, mendapatkan bantuan daripada talian bantuan awam atau NGO. Hubungi talian kasih KPWKM di 15999 atau mana-mana organisasi wanita yang menawarkan bantuan seperti WAO. Seterusnya, buat laporan polis. Pergi ke mana-mana balai polis untuk membuat laporan. Nyatakan kejadian dengan jelas termasuk tarikh dan masa penderaan bagi membantu tugas penyiasatan. Akhir sekali, rancang laluan keselamatan. Sediakan pelan atau rancangan sekiranya terpaksa meninggalkan rumah secara tiba-tiba atas sebab keselamatan diri. Pastikan kunci rumah sentiasa berada untuk sentiasa bersama untuk keluar dari rumah. Simpan nombor telefon penting pada setiap masa. Ini termasuk keluarga terdekat, sahabat, polis dan hospital. Harus diingat bahawa keganasan rumah tangga bukan sesuatu perkara yang normal serta tidak boleh diterima walau apa pun alasannya. Mangsa penderaan boleh mengalami gangguan mental yang berpanjangan akibat penderaan seperti kemurungan serta kecelaruan stres pasca trauma. Oleh itu, pastikan bahawa mereka yang terlibat dibantu serta diberikan sokongan agar dapat menjauhkan diri dari situasi tersebut. Seterusnya, antara langkah untuk menjaga kesihatan mental semasa PKP adalah ketahui fakta bahawa kebiasaannya otak mudah tertekan dan terganggu apabila menghadapi situasi yang tidak diketahui dan tidak pasti seperti COVID-19. Fakta diperlukan supaya otak boleh merancang, bersedia dan menyelesaikan masalah, namun perlulah merujuk sumber yang dipercayai serta tepat. Seterusnya, menumpukan kepada maklumat yang ingin diketahui untuk tindakan berikutnya. Atasi pemikiran negatif dengan memperoleh maklumat tepat untuk melakukan aktiviti berfaedah. Buat senarai tugas kerana tindakan ini mampu membuatkan rasa lebih bertenaga dan selamat. Selain itu, mengekalkan rutin harian yang sihat. Cara terbaik untuk kekal tenang dan fokus ialah mengekalkan rutin harian yang sihat seperti bersenam, makan, membaca buku dan tidur. Tidur yang mencukupi, diet yang sihat dan senaman adalah penting untuk menguatkan sistem imun badan bagi menghalang tekanan dan gangguan kebimbangan. Aktiviti ini dapat mengelakkan kebosanan, keresahan dan berfikir secara berlebihan. Tambah pula, tapis maklumat yang berkualiti dan diperlukan sahaja bagi mengelakkan terdedah pada maklumat yang tidak tepat yang akhirnya mengganggu emosi. Memperkukuhkan hubungan sosial dengan ahli keluarga dan rakan kerana ia dapat mengurangkan tekanan sekaligus meningkatkan tahap kesihatan. Hubungan ini boleh dipereratkan menerusi panggilan telefon ataupun komunikasi menggunakan internet. Akhir sekali, melakukan aktiviti yang memberikan ketenangan sama ada menerusi senaman pernafasan, mendengar muzik, memasak, berkebun, membaca Al-Quran dan sebagainya kerana dapat mengurangkan tekanan serta berasa lebih tenang. Seterusnya, antara langkah untuk mengatasi bekalan makanan adalah pengurusan risiko pasaran perlu dibangunkan seperti pemantauan dan ramalan harga bagi mengurangkan risiko dalam pengeluaran makanan. Persediaan kecemasan dan langkah-langkah untuk mencegah bencana alam seperti skim pengairan dan kawalan banjir harus diwujudkan. Selain itu, pengeluaran makanan sebelum lagi diamalkan seperti tanaman industri. Justru itu, ia memerlukan usahawan tani yang boleh mengamalkan pengeluaran makanan secara komersial dan berteknologi tinggi. Seterusnya, melaksanakan dasar guna tanah untuk meningkatkan pengeluaran makanan melalui penyisihan kawasan tanah pertanian khusus untuk pengeluaran makanan. Memperkasa peranan koperasi dalam meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, inovasi dan pelaburan dalam teknologi sistem pertanian akan memainkan peranan penting dalam memupuk produktiviti pertanian. Dengan itu, sektor pengeluaran makanan perlu membangunkan dan menggunakan pelbagai teknologi dan amalan ladang yang berkonsepkan pertanian pintar. Contoh teknologi sistem pertanian ini ialah sensor tanah dan air, pengesanan cuaca, pengimejan satelit, automasi pertanian, menegakkan
kecerdasan buatan, nanoteknologi, aplikasi GPS, robot dan pertanian tepat. Memandangkan penghuni bandar adalah pembeli makanan bersih dan bergantung pada pendapatan untuk mengakses makanan, maka mempromosikan pertanian bandar dapat mengurangkan perbelanjaan makanan di isi rumah bandar. Selain itu, lakukan penyelidikan. Walaupun output penyelidikan seperti penerbitan jurnal, petikan dan paten amat penting. Hasil sebenar penyelidikan adalah nilai dan kekayaan yang jana daripada komersialan. Dengan itu, hasil penyelidikan perlu dipakej yang merangkumi inovasi, pengkomersialan dan keusahawanan. Kesimpulannya, masyarakat dikejutkan dengan sesuatu fenomena yang baharu yang belum pernah dialami di seluruh dunia. Kewujudan wabak COVID-19 ini telah memberikan impak yang besar kepada seluruh dunia, terutamanya negara Malaysia, sehingga melibatkan banyak aspek, iaitu aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan pembinaan sesebuah negara. Jelaslah bahawa penularan COVID-19 ini telah memberikan norma baru kepada semua negara. Kewujudan wabak tersebut banyak merugikan negara dengan mengeluarkan dana yang besar untuk kegunaan keperluan negara, dan ia menyebabkan seluruh negara, masyarakat akan menjadi cemas dan ketakutan kerana wabak ini boleh menyebabkan kematian. Jika ia berlarutan dalam jangka masa yang lama, ia akan banyak memberikan kesan kepada negara. Oleh itu, kewujudan undang-undang baharu adalah demi kebaikan negara dan masyarakat. Peranan pihak berkuasa dengan memperkasakan undang-undang seperti memakai topeng muka, kerap membasuh tangan dan masyarakat mengamalkan penjarakan sosial. Para saintis juga bertungkus lumus untuk mencari vaksin COVID-19, dan media massa juga memainkan peranan untuk membendung penularan tersebut dengan mengiklankan cara-cara pencegahan COVID-19 untuk semakin menular. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan penting untuk memutuskan talian penularan COVID-19 ini untuk semakin merebak. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Terima kasih.